Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alayna qadir. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم waj'alhum ayatan wa ibratan liulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita bersama di dalam ruangan perjumpaan kita, iaitu mengenai tentang penafsiran ayat Al-Quranul Karim daripada surah Asy-Syura. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan kepada kita sebagai manusia, kata dalam urusan hidupan manusia ni tak lain tak bukan ada perselisihan di antara satu sama lain, ada silap faham, ada berlaku zalim, zalimi, setengah di atas setengah dan sebagainya. Maka tidak jadi kesalahan apa-apa kalaulah kita nak tindak balik terhadap apa yang mereka yang menyanyaikan kita, menzalimi kita, membuatkan terhadap kita benda-benda yang tidak sesuai, makan hak kita dan sebagainya. Itu adalah jalan yang haruhkan di dalam agama kita sebagai agama Islam. Tetapi jalan yang lebih aula, lebih utama, lebih baik,
iaitu hendaklah kita beri maaflah kepada mereka yang menyanyai kita, kerana boleh jadi dia itu tidak qasak nak menyanyai kita, ataupun salah faham terhadap kita, ataupun dia itu jadi tergelak mata dan sebagainya. Ini adalah kelebihan yang Tuhan nak beri kerana kita nak boleh beri maaf kepada mereka yang menyanyai kita. Pastilah kita itu kena berdasarkan kepada sifat kesabaran kita yang teguh dan kukuh, faham tentang hakikat hidupan manusia di dalam dunia ini, dan tahunya ganjaran ya Allah Subhanahu wa taala janji di dalam Al-Quranul Karim yang nak bagi kepada mereka yang bersabar, mereka yang beri maaf kepada manusia yang menyanyai, yang menzalimi akan dia. Ini adalah min azmil umur, daripada perkara-perkara yang digalak, yang digemari di dalam agama kita. Itulah sebagai ayat yang ke-43 sebelum daripada ayat yang ke-44 pada pagi ini. Jadi setelah daripada Tuhan suruh maaf kepada manusia, Tuhan nak pindahkan kepada masalah yang baru, iaitu masalah mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Setelah daripada Tuhan dok royak tentang hakikat zalim di antara satu sama lain, Tuhan berikan jalan keluar, kita nak tindak ke balik. Itu pun dihalalkan, diharuhkan, diizinkan dalam agama kita. Ataupun kita nak sabar dan kita beri maaf, itu adalah pangkat yang tinggi di dalam agama kita. Tetapi mereka yang menzalimi dirinya sendiri, yang tak mau nak terimanya ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan dia, menciptakan segala-gala makhluk, ini adalah satu perkara yang manusia itu menzalimi diri dia sendiri. Tak ada siapa pun boleh nak membantukan dia, nak boleh tolongkan dia, nak berinya fikiran kepada dia, pertunjuk kepada dia sama sekali. Dengan sebab dia pilih jalan yang tak betul untuk dirinya, usaha jalan yang tak kena, sedangkan dia mempunyai ilmu pengetahuan, fikiran, kekuatan dan sebagainya hak Tuhan beri kepada dia, dia sendiri tak mau juga nak ambil jalan, nak ambil perkara-perkara tersebut tadi itu, mari guna untuk nak menyelamatkan diri dia, maka itu terserah kepada seseorang diri itulah. Tuhan tidak sama sekali menzalimi manusia. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya manusia itu, sesungguhnya Allahu Jalla Jalaluh sebagai Tuhan kita tidak sama sekali menzalimi akan manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia sendirilah yang menzalim dirinya sendiri. Jadi ayat yang ke-44 ni mari kita tengok dan bertadabbur sama-sama supaya kita dapat ambil pengertian, ambilnya maksud, makna, pertunjuk daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawakan diri kita, tarbiyahkan diri kita supaya kita duduk di atas bantasan siratul mustaqim sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sanalah Allah Ta'ala akan balas ganjaran kepada kita dengan cara sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan terhadap dirinya yang maha mulia bahwasanya perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendak, pastilah benda itu tak ada siapa pun boleh nak menolak. Dan tiap-tiap perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kehendak, maka tidak ada siapa pun boleh nak mengadakan perkara tersebut. Kalau gitu, Allah Ta'ala lah yang menghidayahkan manusia dan menyesatkan manusia
Hidayat manusia kerana manusia itu mau nak kepada jalan hidayat. Kenapakah kita kena menggerakkan diri kita dulu? Kerana ini dunia Tuhan nak tengok, nak cuba tengok kata kita ni nak bawa balik mana. Jadi Tuhan nak jadi pembantu bagi kita. Kalau kita nak pada jalan yang benar, Tuhan pun bantu kepada jalan yang benar. Kalau kita nak kepada jalan yang tak benar, maka Tuhan pun izin juga kepada jalan itu. Kerana ini dunia, Tuhan gunanya sifat ar-rahmah dia tadi itu untuk nak melaksanakan hidupan manusia di dalam dunia yang sementara ini. Dengan sebab itu Allah Jalla Jalaluh firman di dalam Al-Quran ayat yang ke-44 ni, mari kita tengok yang bersama-sama. Tuhan kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi wa tara adh-dhalimina lamma ra'aw al-'adhab yaqulun hal ila maraddim min sabil. Ini ayat yang ke-44. Tuhan kata, wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Maksudnya apakah di situ tu? Dengan secara sepatah lalu, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah ada baginya pembantu penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan ayat kata, kalau mung itu sendiri nak kepada jalan yang sesat, kemudian aku nak turut mung. Kalau mung nak jalan yang sesat, aku nak ui kepada mung juga. Kenapa Tuhan nak turut kita di sini? Kerana alam dunia ni tepat coba mung nak jadi lagu mana, aku nak ui belaka. Orang tak beriman setara mana apa Tuhan makan ui minum. Nah, Tuhan beri pakaian, beri tempat kediaman, beri kesihatan, beri harta benda dan sebagainya, beri segala-gala beri. Sedangkan dia tu tidak beriman. Allah kata, kalaulah Tuhan turutkan kita di atas jalan yang tak kena, maka tidak ada siapa pun boleh nak tarikkan kita itu kembali kelik mari semula kepada jalan yang benar. Tak ada. Moga kita sendiri nak jalan hak tak kena. Tuhan nisbahkan diri perbuatan dia di sini, makna kata siapa-siapa ya Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Apa Tuhan sesatkan orang tu? Sebab dia itu wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Makna kata orang tak sesat jalan daripada jalan yang benar, malaikat fuak-fuak yang fasik. Fuak fasik ni fuak mana? Fuak pilih jalan ni tak molek. Pilih jalan ni yang tak kena. Pilih jalan ni yang tak betul. Dia pilih untuk diri yang sendiri. Dengan sebab itu Tuhan kata, فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ. Tak ada siapa pun pembantu mana-mana pun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nak heret dia kelik mari. Tak ada lah. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tafsir dalam ayat yang lain, Tuhan kata, wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang sesat, makna kata dia nak kepada sesat, lalu Tuhan turut dia nak uya sesat. Mun nak lagu ning, boleh aku nak uya mung pesen mun nak tu. Falan tajid lahu waliyan mursyida. Maka tidak sama sekali dia nak dapat mana-mana kah orang nak beri petunjuk kepada dia, tak ada. Habis dah. Allah kata dia mau pilih sendiri. Hei hamba, mung sendiri yang pilih, mung sendiri yang nak. Mun nak aku nak beri. Awak apa Tuhan kena beri? Mun nak, dia kata. Di sini Tuhan wi akal kepada kita, wi ilmu kepada kita, wi nya orang sekelilingi kita untuk dak pegangkan kita.
nasihat pada kita, kita boleh mikir, kita boleh rasa, kita boleh renung dan sebagainya. Sebab tu penting. Orang tepi tu penting nah, bukan tak penting penasihat bagi kita tu. Besar setara mana pangkat, tinggi setara mana pangkat, pasti kena ada orang di sekelilingi kita nak pergi sorang tak leh. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebijak-bijak manusia, tapi orang duk sekelilingi Nabi pun bukan orang bodoh, orang cidik. Maka kita sebagai manusia jangan duk buat biasanya kata terkaya belaka daripada manusia, jangan. Kena buat baik dengan manusia, kena buat kebaikan kepada masyarakat dan sebagainya. Supaya alam dunia yang kita duduk ni atau dia tu jadi berselarah di dalam hidupan kita. Itu makna kata falan tajidalahu waliyan mursyidah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ni royak pula lah. Royak pula setelah daripada orang yang Tuhan royak kata orang zalim lah. Mana orang sesat ni orang zalim. Apabila dia duduk dalam keadaan sesat dan dia tak usaha nak cari jalan keluar daripada jalan sesat, dalam arti kata nak ubah diri dia. Payah juga orang kita nak boleh ubah ni. Bukan mudah. Terkadang tabiat kita ni ya tak suka nak boleh ubah satu perkara tadi itu daripada hak sesat kepada hak hidayah ni. Ya payah juga, berhajat kepada sabar, berhajat kepada ilmu pengetahuan, berhajat kepada orang di tepi, berhajat pada tenaga, berhajat pada tu, berhajat pada ni. Utama sekali berhajat pada hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila orang yang menyudahi diri dia dalam keadaan sesat lagu tu, nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah, Tuhan pun royak pula keadaan dia. Sihir juga kita sebagai manusia ni tak ada royak kepada hak lain. Saya duk sabar, saya duk royak pada diri saya sendiri. Kita tak usah mikir jadi kita duk apabila dengar ayat Quran, dengar isi kandungnya Tuhan, kita duk berasa orang lain. Jangan. Berasa kata diri aku ni ayat hak Tuhan duk royak ni kena pada aku dah. Ni gitu. Lalu Tuhan kata, tengok Tuhan nak royak benda hak nak berlaku. Ni boleh kita nak percaya kepada Tuhan kita. Benda hak tak nampak tengok lagi, tapi benda lagi akan berlaku. Manusia kita ya suka dengar benda hak lagi akan berlaku. Duk cari bawa menujung ke kau lain duk cari benda hak lagi akan berlaku tu. Tapi lagu tu ya tak kena dengan cara. Nak buat lagu mana we kena dengan cara? Mai dengar Tuhan lah, dengar Tuhan. Tuhan nak buat lah mana. Seolah kata benda hak Tuhan nak we berlaku. Tayangnya Tuhan kalau bahasa siapa panggil bot lakon tua sedang. Kan kap keluan hak Tuhan cara kita Tuhan nak bawa. Tuhan nak menggerakkan hamba dia tu macam mana. Tuhan kata wa taradh-dhalimina lamma ra'awul 'adzab yaquluna hal ila maraddin min sabil. Allahu akbar. Cuba kita tengok, perhati molek. Tuhan kata tak kala setelah daripada tu Allah Taala nak khabar tentang orang yang zalim. Tuhan menamakan orang yang sesat jalan tadi orang zalim. Ya memang. Zalim kepada diri ni tak ada nak lebih daripada kita zalim malaikat, kita zalim kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim terhadap hak Allah Ta'ala mana kata kita menjadikan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Berasa kata Tuhan ni sama pangkat dengan makhluk. Ni tak boleh. Ini zalim hak besar sekali, hak Tuhan tak mau nak ampun hak ni. Zalim yang kedua, zalim kepada diri. Terkadang dia zalim kepada diri, dia orang Islam. Masuk kata dia ni orang yang zalim juga. Ada hak pesan sejenis lagi, zalim kepada diri mana orang tak beriman. Hak tu maksud ayat di sini. Wa taradh-dhalimin, adh-dhalimin makna kata orang yang tak beriman. Kata ahli tafsir humul musyrikun. Mereka yang menyungutu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyrikun billah.
Orang yang mensyirikkan dengan Allahu Jalla Jalaluh. Ya Allah, syirik dengan Allah Ta'ala lagu mana? Mana menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tu syirik. Anta ja'alillahi andadan wa antum ta'lamun. Mengadakan perkara yang seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kata kita seru lain daripada Allah. Kita tawakal atas lain daripada Allah. Kita sujud rakaat lain daripada Allah. Kita doa lain daripada Allah. Kita ibadat lain daripada Allah. Kita percaya perkara yang gaib, yang Tuhan tak ada buka jalan, kita percaya, kita pergi percaya. Masuk di dalam kata kita buat sama di antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Hak ni hak dosa besar sekali. Tuhan janji kata Tuhan tak semaah. Allah, kalau lah kita berdosa setara mana pun, janganlah kita sampai ke berdosa Tuhan tak maaf kita. Apabila Tuhan tak maaf kita, dia tak masuk syurga. Hak tu hak bosan. Apabila tak masuk syurga, dia kena masuk neraka. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Sebab syurga di akhirat esok, ya wa emo syurga, wa emo neraka. Kita orang Islam yang nyata molek akhirat ni. Wabil akhirati hum yuqinun. Akhirat esok kita tetap percaya kata ada. Bukan supaya orang tak beriman. Ya ke bukan pun tak tahu ada akhirat. Kalau ada akhirat sungguh, kita gitu, kita gini. Kalau ya mereka. Tapi kita sebagai orang beriman, tak. Kita yakin kata di sana ada akhirat sungguh. Bukan apa yang dirayak, dikhabar dalam Quran ni benda khayalan. Apa yang dikhabar, yang dirayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benda khayalan, bukan. Bahkan benda hakikat, benda sungguh, benda boleh kita rasa dengan penderaan ilmu kita. Akhirat ada sungguh. Dia hak rakyat Nabi Muhammad ada di mana? Ada di Madinah learning tu. Jasad dia pun hari yang dikembamikan hari tu sampai ke hari ni, jasad tu lah tu tak ada dimakankan oleh tanah, tak ada ubah-ubah pun. Mana kata Nabi kita ada sungguh. Nampak tu tak? Kalau kita kira hak lain tu benda tak ada sungguh, habis licin dah, kesel-kesel pun tak ada. Ni diri Nabi hak rayak benda hak sungguh ni Tuhan jaga. Nak ayat kata benda ni benda sungguh. Benda ada hakikat. Bukan benda main-main. Bukan benda yang pesan kata kita beranak tu baik daripada ibu orang mak daripada ibu bapa orang Islam, maka kita pun orang Islam jugalah. Islam setara tu nikmat besar dah, tetapi Islam setara tu harga tak ada jadi tinggi mana. Islam hak pesan pahal Islam tu. Islam hak reti tu. Islam hak tahu tu, hak tu. Bukan Islam mana ikut turut, tak tahu tu, bukan. Tu maknanya gitu. Maka orang yang Allah Ta'ala nak khabar ni orang zalim. Wa taraz zalimin. Wa zalim. Buat kita boleh tengok orang hak zalim kepada diri. Engkau di situ kena kepada Nabi Muhammad lah alaihi salatu wassalam. Maka masuk kita ummah. Kita akan boleh tengok puak-puak kena zalim, puak-puak zalim kepada diri. Puak-puak tak beriman tu Allah sianya kepada. Hana wak gano kita sia kepada orang tak beriman. Usaha hati kita nak panggil Nabi kita terutama nak panggil mereka itu supaya jadi orang beriman, tapi mereka tak mau. Hana wak gano. Agama kita tak boleh nak paksa. Agama kita tak boleh gapo apa yang kata. Tak bolehnya kita itu nak pergi denda orang ke, paksa orang ke, nak terima agama kita ni. Bukan lagu tu. Lalu orang-orang tak beriman ni lamma ra'awul azab, tak kala mereka itu hari kiamat tu tengok dengan mata kepala mereka ining seksa. Al-azab di situ mana api neraka. Boleh tengok dengan mata kepala. Bagaimana ayat lain Tuhan kata, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
Ining api neraka yang mung hari masa dunia hari tu duk bakit tak percaya, duk bakit bahaung dan sebagainya. Tu, nampak lagi? Allah, tak ada faedah apa dah tu. Lamma ra'awul azab, tak kalau mereka itu tengok azab, tengok mata kepala ni sini ni. Nampak dengan mata kepala. Hari mana ni yang nampak? Hari kiamat. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatazakkarul insan anna lahu dzikra. Dibawa datang hari itu dengan api neraka jahannam, lagu mana kaifiat setara mana hakikat wallahu bihi alim, tapi ya datang api neraka tu heret mari, datang mari di padang mahsyar, nak nampak tengok kepada orang tak beriman. Kita orang beriman ni boleh tengok juga Allah. Jadi musyarakah, jadi campur. Tapi kita berasa tenang sikitlah hati. Awak apa? Kerana kita Tuhan selamat daripadanya. Sebab kita ada iman. Adanya Islam, adanya ihsan, ada amalan yang salih, ada tauhid dan sebagainya. Ada puak-puak musyrikun ini, puak-puak tak beriman ini. Tak kalau yang mereka itu boleh tengoknya api neraka sungguh, mereka itu gapah yatamannawna raj'ah ila dunya. Berasa nak kelik kepada dunia hak kita duduk sekarang lala ni. Nak kelik semula. Awak apa nak kelik? Supaya nak beki diri. Allah, ni sifat manusia ni. Kita tak sifat manusia apa yang kata siapa kepada kemocok dah bau terasa. Nyanyolah ni. Akal fikiran kita ni kalau terlupa setara mana pun jangan duk terlupa apabila siapa dah bau nak undur kelik ya tak erak lagu tu. Tak. Kita ni keluar tubik daripada rumah kita terlupa barang. Kalau ingat di tengah-tengah jalan tu, hingga lagi boleh paling kelik ambil kalau benda tu penting. Ni apabila siapa tepat dah hak kita nak pergi terlupa, dak kelik dah. Belalah nak buat kan nak terlupa semula lah. Gitu. Semula tak apa, tapi hak dalam akhirat ni tak semula tak leh. Terasa dia akhir tu mana tak leh dah, nak kelik tak leh dah sini. Mereka itu nak kelik mari semula. Katalah mana? Mereka kata yaquluna hal ila maraddim min sabil. Allah sianya kepada puak dia. Katalah mana? Dia kata tak kala mereka itu melihat azab, adakah kiranya jalan yang kita buat nak kembali? Itu bahasa surat. Kalau bahasa kita makna kata ada jalan tak pergi puak kita. Ada jalan kau tidak ni kita nak kembali kelik semula kepada dunia. Supaya nak beriman, supaya nak buat amal, supaya nak tu, supaya nak ni, nak kelik semula. Pasal dia, apabila sapa kepada kemocok, hak kita boleh tengok, orang duk lari kita tak dengar tu, rasa sesat. Tapi hak ni sesat kerana dia tak berguna hak ni. Kalau kita sesat dalam dunia ni, ada juga jalan nak keluar. Sebab dunia ni kalau duduk dalam seksa setara mana pun, ia ada hari lepas daripada seksa. Kalau seni pun ia akan jumpa juga dengan makna kata ia duk tukar alik di antara seni dengan susah. Ia tak kekal hak mana-mana satu. Tapi akhirat isak ni ia kekal. Hak sedap ke sedap selama-lama. Hak seksa ke ya Allah. Wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam da'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Nak sehari. Puak-puak duduk dalam api neraka ni duduk belahungkan suara, duduk mengadukan kepada malaikat Zabaniyah kata, tolong doalah kepada Tuhanmu tu. Puak kami boleh rehat sehari, nak sehari. Yukhaffif 'anna yawman minal 'azab, daripada siksa, nak sehari, tak ada nak banyak. Kita hari ni seolah kata dalam setahun 300 hari lebih ni adalah dalam masa hak kita susah tu berapa hari, tapi lepas ada tu senang pula. Ya lagu tu berulang alik gitu dunia. Ya tak ada nak jadi kata kekal tak sedap semua, duk le seksa semua, tak ada.
Sebab tu kita tak boleh nak jadi habis semangat ataupun habis harapan. Kebanyakan orang sekarang lah ni hak menyakit, afanallahu wa iyyakum, jadi menyakit, jadi rusing. Menyakit jiwa sekarang lah ni. Kalau lah bahasa siapa panggil peneruk semsau, berasa rusing, berasa serabu, berasa tak ada harapan, hak tu nak khianat diri tu. Kita orang Islam tak boleh nak ada apa penyakit tu. Kenapa tak boleh nak ada? Kerana kita ada akhirat, benda hak luar. Dunia ni sepik kan? Apabila kita ingat pada akhirat yang luar, ingat ke Tuhan dia rasa senang hati. Cara kita nak menyenangkan hati, kita mendekati Tuhan kita. Mendekati alam akhirat, berasa sedar. Kita nak duduk dalam dunia ni, ya bukan kita nak senang semua dan susah semua. Tapi puak musyrikun ini apabila lamma ra'awul azab, tak kala dia tengok seksa depan dia hak Tuhan berjanji, lah mana yaqulun, pakat mulut puak dia lah, pakat sebulak suara puak dia tu kata kan, hal ila maraddim min sabil. Kita ada jalan keluar ke dak ni, nak kembali kelik pada dunia semula. Hingga Tuhan tafsir dalam ayat suratul An'am ayat 28, 27, 28 Tuhan katakan, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina wa nakuna minal mu'minin. Allah. Lah mana? Kalau engkau ya Rasulullah boleh lihat, boleh tengok sungguh. Tak kala puak-puak hak kena masuk neraka, duk diri nak masuk depan neraka. Duk diri depan neraka, tunggu nak masuk neraka. Idh wuqifu 'alan nar. Duduk nak masuk neraka dah. Faqalu, maka kata puak-puak tu, ya laitana, hey Tuhan kami, nuraddu, kembalilah kami, wala nukadziba bi ayatina. Makna kata bi ayati rabbina, kami tak sedah nak dusta dengan ayat-ayat. Ayat di sini makna ajaran Tuhan dan mukjizat Nabi dan rasul-rasul dan nabi-nabi. Itu makna bi ayatina. Wa nakuna minal mu'minin, dan puak kami nak jadi orang beriman dah. Orang berjuruh dah, orang beriman dah, orang tak sedah kepada kekufuran, tak selawan dah ajaran Tuhan. Habis takabur. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan nyata bagi mereka itu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh rasul royak kepada mereka, daripada seksa orang tak beriman, daripada seksa api neraka, daripada balas hak tak molek. Bal bada lahum ma yukhfuna min qabl. Dulu masa dia duk dusta di atas dunia hari tu, lalu Tuhan kata, puak ni walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun. Kalau kami kembali kelik puak dia semula pula kepada dunia ni, nescaya mereka itu kufur pula. Bahkan mereka itu pendusta sahaja. Sebab itulah katanya ulama nafsi, dia kata fursah, mana peluang tadi itu dia tak banyak. Orang kita kalau jiwa tak bagus, tak baik, kita peluang kepada dia apa dia tak ada rasa. Orang tak ada dhamir, tak ada hati, tak ada perasaan, tak ada fikiran. Kenapa? Kerana kesepitan cara mikir dia dan dia tak kenal hakikat hidup pada dunia. Dengan sebab itu Tuhan kata walau ruddu la'adu lima nuhu. Kalau aku ni kembali, kami kembali mereka hak minta, Tuhan kuasa nak buat. Tuhan kuasa nak kembali orang tak beriman kepada dunia ni semula pula. Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza yasha'u qadir. Apabila dia kandak tu dia kuasa. Tapi nescaya kalau aku kembali, Tuhan tahu dengan ilmu Tuhan hak sedia kala, kata mereka ini kufur pula. Wa innahum lakadzibun. Kecek mulut saja. Ketika kepek ya. Ketika habis jalan, ketika habis harapan, dia bercakap dengan ini percakapan. Kalau tidak, kalau masa senang tak ada ingat-ingat, apa dia kata?
Ni tabiat manusia. Tabiat manusia ni tak ingat kepada budi bahasa. Tak ingat kepada kebaikan. Tak ingat kepada nikmat yang dapat mari kepada diri. Ya, tak ingat. Hak besar sekali tak ingat hak mana? Hak Tuhan. Tak ingat hak Tuhan. Dusta. Apabila kepek, susah, payah, mula ingat nikmat tu, ingat nikmat ni. Apabila senik, right? Tak ada. Tak ingat, tak syukur. Tak kira terhadap Tuhan, tak kira terhadap sesama makhluk. Bagaimana kita nak cari ketenangan hati dalam dunia ni? Nak cari kehebatan hidup dalam dunia ni, kejayaan dan sebagainya, nak ambil dana. Sebab amalan-amalan yang kita balasan itu sejenis daripada amalan. Amalan yang kita berlaku molek dengan Allah Ta'ala dan dengan manusia makhluk Tuhan hak kita patut layak kita kena syukur di antara dua pihak tu, Khalik dengan makhluk tadi itu. Dengan sebab amalan kebaikan kita tadi itulah Tuhan balas kebaikan kepada kita. Inilah ayuhan nas. Manusia ini manusia. Wa innahum lakadzibun, suka cakap dusta. Hati kok lain. Tapi dengan sebab mulut cakap lagu tu untuk nak tunduk jadi tawaduk masa ni kerana nampak seksa. Masa Tuhan tak ada buka akan keseksa nampak, mana tunduk kepada Tuhan. Sebab itulah kita sebagai manusia tak boleh kita nak duduk lagu ni, tak boleh. Salah kita hidup lagu ni di dalam dunia sementara ni, salah kita tak boleh hidup lagu ni. Itu adalah ayat yang ke-44. Ayat yang ke-45 daripada surah Syura, Allahu Jalla Jalaluh, ia kata pula, wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina minadh-dhull wa tarahum, dan engkau makna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam akan melihat mereka dibawakan. Yu'radun makna dibawakan. 'Alaiha katanya ahli tafsir ay 'alan nar, di atas api neraka. Dibawa mari heret mereka mari, heret dekat daerah lagu mana? Tahu tak heret lagu mana fu ahli neraka? Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Heret kaki, tubuh tadi itu duduk di atas tanah lah, kalau kita kecek bahasa kita tak nak misal we nampak. Heret dalam keadaan muka duduk bawah tanah gitu. Heret kaki, heret gitu. Allahu Akbar. Hinno. Belum nak masuk neraka tu heret lagu tu. Tak ada kata ahli syurga lagu mana? Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Puak-puak ahli syurga apabila dibawakan dia kepada syurga berkumpul masuk syurga apa berkumpul berkawan-kawan masuk neraka apa supaya tu. Pas lagu mana fu ahli syurga? Siapa di syurga tu kata fadkhuluha khalidin. Masuk dalam keadaan berjalan molek di atas keadaan yang mulia. Adapun kafirin ataupun orang tak beriman dengan Allah Jalla Jalaluh, Tuhan suruh malaikat heret kaki. Heret kaki muka duk bawah, berdarah habis dah sini. Katanya dalam hadis yang sabit, tanah dia tu api dah. Alah mana? Cuba kita khayal dengan otak kita. Tu bagi orang tak beriman. Lalu Tuhan kata wa tarahum yu'raduna 'alaiha, diheretkan. Lagu mana? Dibawakan kepada api neraka, nasallallahu taala assalamu wal afiyah. Dalam keadaan lagu mana? Maiding hal khashi'ina minadh-dhul. Khashi'ini makna lagu mana? Makna dalam keadaan dia itu bertunduk. So Allah kata sedih. Serta az-zul minaz-zul, zul ni hina. Tak hina lagu mana heret kaki. Heret kaki, heret keadaan kasar pula tu. Ya Allah, heret dalam keadaan kasar, uak dengan kasar, padahal tak beriman. Dalam dunia ni nasallallahu taala assalamu Tuhan mulia ke dia. Tapi akhirat esok Tuhan suruh malaikat heret kaki.
Muka duk bawah menuluh habis. Tak tahu keadaan lagu mana. Tu makna kata minaz-zul. Yanzuruna min tarfil khafi. Katanya Mujahid dalam keadaan zalil. Zalil makna kata dalam keadaan hina. Pas lagu mana? Mana yang zurun di situ? Sambil melihat dengan keringan yang tersembunyi. Makna kata kanu? Makna kata dia dalam keadaan hina. Dalam keadaan Tuhan tak memulia. Hak tu maksud kata. Hak Tuhan kata. فَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Siapa yang Tuhan hina, maka tak ada siapa nak memuliakan dia. Hina puak-puak ni. Duk dalam keadaan hina. Nyanyo kepada dia. Sia, ya manusia supaya kita juga ada perasaan. Ada anak cucu. Nah, adanya akal fikir supaya dengan kita. Tapi, dia beza dengan kita. Dikata kita orang berimej, dia tak berimej. Tu. Cuba kita tengok orang ugama-ugama yang tak berimej dengan Tuhan dalam YouTube, dalam mana. Cuba kita tengok. Allah yang ambil najis-najis daripada menatan dia. Duk bubuh di tubuh dia. Dia menghinakan diri dia sampai kata nampak kata orang. Hak Tuhan jadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita tengok serupa dengan kata bukan orang. Bahkan binatang lebih jangok daripada dia lagi dia buat diri dia. Ada di India, ada di mana cuba kita tengok. Yang bubuh warna-warninya, rambutnya sud. Allah. Hina tu. Hina. Akhirat esok teruk. Berat akhirat esok mereka ini. Lalu apabila puak-puak yang berimej tu duk tengok gua dia nak tolong tak leh. Tu tengok lah. Aku duk makan nasi sekali dengan dia. Duk kerja jabatan sekali dengan dia. Pagi-pagi naik kereta tolong. Sia. Kita nak tolong tak leh. Jangan kata ke hak lain nak semaya atas dia pun tak leh. Nak berdoa apa tak leh. Kalulah orang tak berimej. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Tak boleh. Seolah kata iman dengan tak beriman dia pecah sungguh. Hak ni lah jadi kata kita duk dengar Tuhan kita ni supaya nak kita selamat tu ya. Manusia nak kepada keselamatan tapi dengan sebab wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi tu ayat yang 44 tu dengan sebab dia pilih jalan tak kena. Nak buat kan? Dia pilih jalan tak kena, nak buat kan? Tak tahu nak buat. Nyanyo sia kepada dirinya. Hidup pada dunia sama dengan kita. Umur dia 50 juga, kita 50 juga. Kita 40, dia 40. Dia 30, kita 30 sama. Moga satu generasi. Satu run kalau bahasa siap. Tapi kita berimej ya dak Allah nyanyi. Tuai apa jangan tengok pakai ya semak sokmo kita duk tengok lah dunia. Tapi akhirat esok jadi gini. Ya Allah. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Allahumma hdi qawmana fa innahum la yahtadun. Patut kita kena ngaji cara nak seru orang tak berimej kepada agama Islam. Bukan kita sign saja dengan orang tak berimej, kena panggil dia masuk pada agama kita dengan cara lah. Jangan duk pergi maki dia, jangan duk pergi kata terhadap Tuhan-Tuhan dia, jangan. Kita kena ada cara. Cara kita nak heret mereka supaya selamat sekali dengan kita. Agama Islam, agama Allah. Bukan agama orang tu, agama orang ni. Jangan. Nabi kata, basyiru wa la tunaffiru. Gapo mana basyiru wa la tunaffiru? Agama kita suka wi berita gembira. Kecek nak wi senih hati sakmo. Tak sewi jadi serabut. Wi jadi adanya kesepik ke dada, cara mikir sebagainya tak sewi ada benda-benda lagu tu. Ini agama hak Allah Subhanahu wa taala. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kita orang beriman ni alhamdulillah dengan nikmatil imani wal Islam. Nah, banyak-banyak syukur terhadap walaupun kita nak berdosa banyak mana tak sunyi kita orang beriman apa berdosa salah silap. Tapi jangan kita sama sekali
tak jaga iman kita, Islam kita. Kita berdosa, kita minta ampun dengan Tuhan. Nampak tak tu? Kita salah, kita minta maaf dan sebagainya. Ya lagu tu. Orang kita nak beri, orang nak beri maaf kita. Kawan guru kita kalau kita maaf, ya gembira. Juga Tuhan ni dalam hadis sahih kita pernah dengar dah ke? Kalulah hamba tadi itu minta maaf ke Tuhan, salah minta ampun daripada kesalahan dia terhadap Tuhan tu, Allah Tuhan ni gembira sehabis-habis gembira. Dalam hadis sahih tu Nabi royak. Apatah kita sebagai orang tak tahu hakikat hidup ni ya payah nak duduk dalam dunia ni susah. Lalu Tuhan kata di sini, wa qala allazina amanu Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha. Kita boleh kecek, kita boleh pakai, boleh kata dengan ini. Wa qala allazina amanu, dan berkata mereka-mereka yang beriman. Bila ni kata ni? Hari kiamat pakai kecek. Allah boleh kecek. Hak tu herayat kata yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Tadi itu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir jadi tanahlah, aku lebih baik daripada jadi manusia. Tapi orang beriman boleh kecek hari itu. Boleh cakap lagu mana? Innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya serugi-rugi orang, ya kata. Serugi-rugi manusia, serugi-rugi orang, serugi-rugi anak ada. Tu mana al-khasirin di situ. Biya alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Mereka-mereka yang merugi diri-diri mereka dan ahli-ahli mereka pada hari kiamat nanti. Awak apa? Kerana saya rakyat dah kata tadi, ulama kita duk rakyat dalam tafsir, beberapa puluh-puluh tafsir ulama kita duk rakyat. Rakyat kata kan, mereka yang tak beriman, ya manusia. Ya ada rumah tangga, ada anak cucu, ada keluarga dan sebagainya. Maka diri dia ni rugi sebab dia tak beriman. Maka anak cucu dia, isteri dia, kaum keluarga dia tak beriman serupa dengan dia. Itu makna kata wa ahlihim. Ahli dia pun pakat jadi tak selamat belaka. Bila? Yaumul qiyamah, hari kiamat nanti. Sehingga mereka itu lagu mana? Pergi kepada api neraka. Nas'alullah ta'ala as-salamu wal-afiyah. Pergi pada api neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dibawakan puak-puak tak beriman tadi itu kepada api neraka dengan berkumpul. Kata kumpul di situ masuk api licin. Diri dia, anak pinak dia tak beriman, isteri dia tak beriman, adik-beradik dia tak beriman, kawan keluarga dia tak beriman, habis licin lagi habis. Apabila sampai kepada pintu api neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apabila sampai situ malaikat hadut depan pintu api neraka tu tanya, puakmu, gano Tuhanmu tak ada hantar orang pergi royak langsung kamu sampai kamu kena mai duduk sini ni? Lagu mana? Tak ada royak ke? Qalu bala. Mari. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Akan tetapi puak kami sendiri pilih jalan nak kufur. Dengar orang ada royak Islam gitu. Dengar orang ada panggil pada Quran gitu. Dengar orang ada mengajar. Reti pula tu. Orang duk mengajar bahasa Thai pun ada, bahasa Melayu pun ada, bahasa Inggeris pun ada, bahasa Cina pun ada, bahasa mana ada berlaku. Dengar tapi tak boleh nak terima. Lalu apabila dia jawab lagu tu qalu bala, malaikat pun jawab, qila dukhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Masuklah neraka hari ni kekal duduk dalam tu lah. Nas'alullah ta'ala as-salamu wal afiyah. Mereka itu jadi menyesal
Hidup pe dia tahu dah kata, oh hari ni tak tubik dah buat kami hidup dalam ni. Inilah seolah kata rugi hak besar sekali. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Lalu Tuhan menutupkan ayat kata, ala innal zalimina fi azabin muqim. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Ingatlah bahawa sesungguhnya orang yang zalim tadi, mana orang tak beriman tu, di dalam seksa berpanjangnya mereka itu muqim. Apa makna muqim? Mana daim sarmadan ila abad. Mana kata senantiasa duduk dalam tu selama-lama, la khuruja lahum minha. Tidak ada jalan nak keluar daripadanya. Mereka itu pada royak nak keluar, yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum azabun muqim. Mereka itu usaha duk cari jalan nak keluar tubik dari api neraka, tapi Tuhan kata wa ma hum bikharijina minha, tak ada jalan nak keluar sikit pun dari. Wa lahum, bagi mereka itu seksa yang berpanjang, tak ada hari keluar dah. Sebab itulah isbiru ayyuhan nas, sabar hai manusia. Duk tah dunia ni sebentar sahaja. Semua orang kita ada cuba belaka. Ada berasa nak jadi begitu cengah dengan agama, kita sabar. Walaupun kita sabar bukan arti kata kita kena duk gi jadi kerak putuh, tu bukan lagu tu. Perasa hak ada dalam hati, hak jadi tarikkan oleh hak tu hak ni ya ada situ, tapi sabar mulai ingat atas dunia sebentar saja. InsyaAllah apabila boleh masuk syurga, lagu mana lahum ma yasha'una inda rabbihim, nak gapo apa boleh di sisi Tuhanmu, nak gapo boleh lakon. Tak ada dah tegah esok, tak ada dah dunia ni tegah kerana nak coba. Sebab tu tak sah nak memuahkan hidup kita di atas dunia sampaikan kita jadi murtad kepada Tuhan. Jangan. Banyak orang kita nak tukar agama pada akhir-akhir hayat kita duduk ni. Nasallallahu ta'ala salam. Orang tukar agama tak masuk dah syurga. Tak boleh, tak klik, tak kena dah. Kita mari daripada syurga, tak klik dah syurga. Biar ngakak, kekal duduk dalam tu. Sebab itulah janganlah kita sebelum daripada kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah cara-caranya yang kita kena duduk di sini. Kemudian wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah, dan tidaklah ada bagi mereka itu pembantu-pembantu yang membantukan mereka lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia kufur dengan Tuhan. Tuhan tak beri maaf kepada dia. Dia kena masuk neraka, kekal abadi dalam tu. Siapa pun nak tolong tak boleh dah, tak boleh. Wa may yudlilillahu fama lahu min sabil. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengan sebab dia nak sesat, maka tidak adalah bagi dia jalan pertolongan, jalan keluar, tak ada dah lah. Sebab itulah pendirian cara mikir iman kita, tauhid kita, Islam kita, ihsan kita bawa molek. Bawa hak kita tu bukan dalam arti kata kita pergi zalim kat orang, tak, bukan lagu tu. Nampak bukan lagu tu, faham salah tu. Kita bawa Islam kita zalim kat orang, bukan. Kita bawa lah agama Islam jadi molek, bawa agama Islam jadi jernih molek, tetapi kita tak ada zalim kepada orang. Kita kecek molek, kita alasan kata kita tak boleh nak main reba sebab Tuhan kita murih. Kita dua ni tak apalah, kita saing lah, tak apalah, tapi kita tak boleh buat. Kita bukan mana kata kita apabila berpegang dengan agama kita tak boleh nak duduk dengan masyarakat. Bukan makna gitu. Nampak je tak? Kita kena duduk dengan masyarakat. Masyarakat kita ada orang tak berimeh, ada orang berimeh, ada orang berjuru, ada orang tak berjuru, ada orang soleh, ada orang toleh. Itulah dunia. Ya bukan akhirat, bukan syurga nak jadi molek belaka. Tak boleh buat lagu tu. Sebab itulah kita hidup atas dunia ini adalah kita hidup dengan cara berluasan hati,
Dan we berasa kata kita ni sebagai orang yang dapat nikmat, dah kita nak buat lagu mana, we orang hak tak dapat lagi tu dapat seperti kita. Setelah daripada kita dengar 2, 3, 4 karakter daripada ayat Al-Quran pada pagi yang mulia ini, insya-Allah Jalla Jalaluh kita akan hubung pengajian kita pada ayat yang ke-47, istajibu li rabbikum. Ni Tuhan nak panggil kita. Tuhan nak panggil kita setelah daripada Tuhan ayat terseksa orang hak tak say kepada jalannya Tuhan. Tuhan nak panggil kita. Allah kata, ya royak kama dia nak panggil, nak daya. Kata cara nak buat lagu mana we berjaya. InsyaAllah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Pagi ni sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara hak tersebut dalam Quran tadi, dengan kita itu ikhlaskan hati kita dan kita itu beramal dengan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala royak di sini. Itulah tujuannya kita mengajinya Al-Quranul Karim. Pada pagi yang mulia ini sekadar sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.